Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Tok Dalik. Pada video kali ini Tok Dalik nak bawa sahabat-sahabat semua untuk berkongsi pengalaman bersama dengan Tok Dalik untuk merasai pengalaman menaiki River Cruise Teluk Intan. Kalau sebelum ni kemungkinan ramai subscriber yang daripada Tok Dalik ini mengenali Tok Dalik ni salah seorang pilot ataupun salah seorang pemandu pelancong di River Cruise Teluk Intan. Tetapi untuk kali ini, Tok Dalik sendiri nak merasai pengalaman bagaimana pengunjung sendiri yang hadir ke River Cruise Teluk Intan untuk jadi seorang pelancong ataupun pengalaman sebagai pelancong macam mana datang ke River Cruise Teluk Intan. Jadi pada kali ini, Tok Dalik ni ingin merasai pengalaman itu. Selalunya Tok Dalik bawa pengunjung. Kali ini Tok Dalik nak jadi pengunjung. Okey? Jadinya Tok Dalik bawa anda untuk berkongsi apa yang akan kita temui semasa menyusuri Sungai Perak ini bersama dengan River Cruise Teluk Intan. Jom saksikan. Okay geng, kita dah sampai ke River Cruise Teluk Intan macam biasa. Pizza. Ni sahabat kita pelajar praktikal di River Cruise Teluk Intan, Hafiza. Itu Puan Mazian macam biasa Puan Mazian. Dalam tu ada Afika Alia. Pilot hari ni siapa Pizza? Pilot Panjang. Nazri. Cik Nazri, okey. Nanti saya register dulu. Okey, boleh. Dah pegang. Register. Kena pula. Jadi Tok Dalik macam biasa, pengunjung kau naik kena register dulu. So, kena register macam biasa. Muhammad Syafiq. Alright. Umur tak perlu. Penting Hafiza. Ini seorang dari mana Kampung Selabak. 32 Katoi. Okay. Alright. Paling dekat Kampung Selabak. Ada ke tak? Nombor telefon? Ada ke yang nombor telefon ni? Lepas nama ada. Ya ke? 3 1 98 1 Hari betul. Okey. Ni siap tadi dah set payment dia online. Okey, awak siap payment tadi booking online. So, diorang akan bagi receipt untuk Koma receipt ni kena simpan. Sampai nanti dah habis kalau nak buang-buang lah, nanti kena simpan, kan? Okey. Nanti Jom. bila ambil jaket kan? Nak kita tandas dulu kan? Tak ada. Tak ada. Okey. Ambil lah jaket tu, geng. Siapa nak bagi lah jaket? Dia bagi dia jaket. Jom. Tengok tak ada besar sangat. Jadi kita pakai life jacket macam biasa. Kat sini kalau sahabat-sahabat datang, jangan risau, keselamatan adalah diutamakan. Jadinya kita akan dibekalkan life jacket ni sebelum kita turun. Ini keselamatan kita lah, jika berlakunya apa-apa yang berlaku yang tak diingini kan. Mana tahu kan, kita memang nak selamat je. Jadi kena pakai lah, bila ada ni selamatlah sikit ya. Sebab kita berada di air kan. Okey, lepas tu kita akan buat apa? Bergambar dulu. Ya. Nanti ambil gambar dulu ya. Hari ni saya nak jadi pengunjung. Okey. Kita tak gambar lah. Tekan kat situ. Yang warna merah tu tekan. Cik. Satu, dua, tiga. Okey, dah ngam. Okey. Macam baru. Macam baru. Let's go. Terbaik, geng. Ada dapat air. Alright. Okay. Okey.
Saya ambil sana mana? Tengah ni boleh. Boleh? Sekejap. Kita akan mulakan kereta. Syafiq 4 orang. Dewasa dua kanak-kanaknya tu. Dua dewasa, dua Okay. kanak-kanak. Tukar. Thank you. Okay. Minta dulu kan? Sir, boleh tukar sebelah sini. Right. Sama Ipoh. Teluk Intan. Kampung Harimau. Kampung Harimau. Okey. Yang belakang ni Seremban dan yang hujung ni Brunei. Brunei. Okey. Okey. Dia tanya Tok Dalik dari mana, geng? Saya jawab daripada Brunei. Okey, right. Hari ni kita ada daripada Ipoh, ada daripada Teluk Intan, ada daripada Brunei dan ada daripada ramai kan? Okey. Kita akan hari ni kita akan bersama-sama saya, kita akan menjelajahi Sungai Perak. Okey, selamat geng. datang ke River Cruise Teluk Intan. River Cruise Teluk Intan juga adalah ekor pelancongan yang terbaru di Teluk Intan ni. Okey, sekarang kita berada di mana? Kita berada di Sungai Perak. Sungai Perak ni adalah sungai kebanggaan orang Teluk Intan dan juga orang Perak. Kerana Sungai Perak ni adalah sungai ketiga terpanjang di Malaysia. Yang pertama adalah Sungai Rejang, kedua Sungai Pahang, ketiga Sungai Perak. Bye-bye, Lia. Okey, terima kasih. Goodbye. Jom kita akan bersih Sungai Perak. Bye-bye. Ramai kan? Okey. Sungai Perak ni juga dahulunya terkenal dengan pelabuhan yang sama level dengan Port Dickson dan Port Klang. Di sini dikenali sebagai Anson Port. Jeti yang ada bot ni, bot penambang ni dikenali sebagai Jeti Pokok Asam. Ini adalah bot penambang ataupun water taxi. Dahulunya adalah pengangkutan utama di sepanjang Sungai Perak ni sebab dia menghubungkan antara satu kampung ke satu kampung. Sepanjang Sungai Perak hanya tinggal satu saja water taxi ni. Ini adalah generasi ketiga dia. Generasi kedua dia, generasi pertama dia 2 tingkat, generasi ketiga 1 tingkat. Tinggal satu saja bot legend ni. Sehingga sekarang dia masih digunakan untuk mengangkut penumpang daripada Teluk Intan dan juga kampung sebelah. Sebelah tu bukannya pulau, dia adalah perkampungan tanah besar seberang Perak. Okey, yang saya kata tadi, di mana Anson Port ataupun pelabuhan Teluk Intan ni. Okey, daripada Jeti Pokok Asam, ini dikenal sebagai Jeti Pokok Asam. Yang atas tu ada satu Pokok Asam Jawa. Pokok Asam Jawa tu usia dia dah lebih 100 tahun kalau kita tengok di sebelah kiri kita tu. Usia dia dah lebih 100 tahun. Sehingga sekarang masih ada. Daripada Jeti Pokok Asam sehinggalah restoran yang berbumbung warna kuning tu. Dahulu kawasan ni adalah pelabuhan yang sama level dengan Port Dickson dan Port Klang. Kedalaman Sungai Perak di bahagian tepi yang kita lalu ni boleh mencecah sedalam 80 ke 100 kaki ataupun bersamaan dengan 3 tingkat bangunan. Dalam ke jeti? Dalam. Jadi kalau nak terjun jangan terjun kat tepi, terjunlah di bahagian tengah. Sebab kebanyakan Sungai Perak ni bahagian tengah dia lebih jeti berbanding dengan bahagian tepi dia. Dan air Sungai Perak ni 100% masih air tawar. Dia tidak bercampur lagi dengan air masin. Panjang Sungai Perak 400 km bermula daripada Empangan Cendro sehinggalah ke Beting Brabasah. Kalau daripada Teluk Intan ni nak ke Beting Brabasah Bangan Datuk tu melalui jalan sungai mengambil masa 3 jam. Kalau naik lalu jalan darat mengambil masa 45 minit ke 50 minit sahaja. Dekat kan? Jadi kalau rasa perjalanan tu panjang dan jauh, nak lalulah jalan sungai. Sediakan makan siap-siap. Okey, di bahagian kiri ni ada satu restoran. Ini dikenali sebagai restoran diapung ataupun restoran terapung. Kat sini ada banyak menu makanan. Terutamanya yang selalu orang datang sini, orang cari mi udang galah. Siapa nak rasa mi udang galah boleh datang ke sini. Dia beroperasi pada jam 12 tengah hari sehingga 12 malam. Dia tutup setiap hari Isnin. Sebentar lagi pukul 6.30 dia akan ada live band ataupun basket. Sambil tuan-tuan dan puan-puan makan, menikmati suasana pemandangan Sungai Perak, boleh juga dengar lagu. Tapi jangan risau, kat sini tak ada ikan siakak 1000. Boleh makan. Harga dia beberapa tutan. Okey? Siakak 1000 tak ada. Okey, right. Okey, ada satu lagi bangunan sejarah di belakang kedai ni. Nanti kita akan lihat. Okey. Sebentar sebab air ni tengah pasang. Okey. Perhatikan betul-betul di belakang pokok yang besar tu ada satu bangunan putih yang berjalur biru tu. Okey, bangunan putih yang berjalur biru tu ada tulisan kalau kita nampak daripada sini. Okey, bangunan tu dahulunya adalah pejabat kastam. Bila ada pelabuhan di sini mesti ada pejabat kastam. Dan pejabat kastam tu kemudian dijadikan balai polis yang pertama di Teluk Intan ni.
Balai Polis ni juga mempunyai sejarah. Waktu Perang Dunia Kedua, Balai Polis ni pernah dijadikan Kempitai. Kempitai itu adalah kubu pihak Jepun. Tetapi penaklukan pihak Jepun pada Balai Polis ni tak lama, lebih kurang 14 hari. Kemudian pihak British ambil alih semula Balai Polis tu. Itu sejarah mengenai Balai Polis Teluk Intan. Serba sedikit. Okey, di bahagian tepi kita ni ada satu jeti yang banyak sangat sampah ni kan. Jeti ni dikenali sebagai Jeti Nelayan Darat Daerah Hilir Perak. Aktiviti dia mengail, memukat, memumpu dan menjaring udang galah. Kerana Pekan Teluk Intan ni terkenal dengan udang galah dia, betul? Biasanya orang akan cakap banyak udang galah, banyak apa dia? Buaya. Banyak kedal kan? Banyak buaya. Betul ke tidak daripada pemerhatian tuan-tuan dan puan-puan di kawasan Sungai Perak ni? Tak. Tidak betul, betul? Tidak betul sama sekali. Kenapa udang galah banyak kat sini? Bukan sebab banyak buaya. Buaya kalau kat Teluk Intan ni, dia ada. Waktu sekarang ni dia dah mula keluar. Dia mula bersantai di mana? Kalau nak tengok buaya tu, kalau kat Teluk Intan ni, di dataran Menara Condong ataupun Padang Spidi. Sampai tengah malam nanti. Okey? Kalau di sungai dia tak ada. Sebab apa? Jabatan Perikanan melepaskan benih udang galah sebanyak 50,000 ke 100,000 ekor setiap tahun sehinggalah sekarang. Sebab itulah dia banyak, bukannya sebab banyak krokodil tu. Okey? Krokodil darat banyak. Kan? Itu spesies terancam yang kat atas tu. Okey, setiap seekor udang galah betina, telur dia maksimum boleh mencecah sebanyak 30,000 biji. Bergantung kepada saiz udang tu. Kalau udang tu kecil, kecil sikit lah. Kalau besar, besar lah. Okey? Dan pada tahun ini, Jabatan Perikanan melepaskan sebanyak 100,000 ekor benih anak udang galah pada 19 September sempena Festival Teluk Intan yang lepas. Jadi biasanya sebulan sebelum Raya Cina dah sampai tempoh matang dia. Sebab itulah sebulan sebelum Raya Cina, perayaan Cina, ramai yang orang akan datang memancing kat sini nak cari udang galah tu. Sebab waktu tu adalah waktu yang paling sesuai. Okey. Okey. Kalau kita lihat di tepi-tepi ni, sampah-sampah kecil ni, ini adalah pemancing-pemancing udang galah Sungai Perak. Dia mancing di tepi. Bila air pasang, ramai yang akan mancing di bahagian tepi. Bila surut, barulah nampak di bahagian tengah-tengah. Okey, di sebelah belakang kita tu ada satu bangunan lama yang berwarna putih tu, yang berbentuk macam apa tu? Mahkamah. Macam church kan. Okey, dia adalah gereja lama. Dan gereja tu pernah dijadikan juga pusat pentadbiran British yang pertama di Teluk Intan. Daripada gereja ni, HSBC Bank, pejabat pol dan Balai Polis tu sebaris dengan dia tu, semua tu adalah pusat pentadbiran British yang pertama di Teluk Intan satu ketika dahulu. Dan gereja ni kemudian dijadikan mahkamah lama. Setelah itu sampai sekarang masih diguna pakai, tetapi bukan dijadikan mahkamah, tetapi dijadikan pusat latihan askar wataniah. Masih diguna pakai sekarang, bangunan ini dijaga dengan baik. Kecuali Balai Polis tu aja. Yang lain-lain masih digunakan dengan baik. Selalu kita tengok Menara Condong daripada darat kan. Nak tak tengok daripada sungai? Okey, right. Jom kita lihat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau nak bercerita sejarah ataupun apa-apa saja, boleh. Saya alu-alukan. Okey, ada ombak sikit. Jadi diharap kalau tuan-tuan rasa pening ke nak muntah dan mabuk, bagi tahu saya awal-awal. Mudah untuk saya beri bantuan, okey? Ini ada ombak sebab ada sampan lalu tadi kan. Okay, right. Ke sana pergi mana Encik Nazri? Okey, kalau kita nak ke Bagan Datuk, ke Beting Berawasa, kita akan lalu ke bahagian kiri. Kiri ni kita boleh pergi ke Beting Berawasa, Jambatan Batu Lima ataupun Jambatan Sultan Idris. Kalau tak salah saya nama dia. Muara sana. Muara sana. Kalau hulu dia ke sebelah kanan kita. Ni kita daripada hulu kita turun ke hilir. Sebentar lagi kita akan pergi daripada hilir, kita akan pergi ke hulu. Tidak. Boleh lalu jalan darat, tapi kalau ikut jalan air mengambil masa 3 jam daripada Pekan Teluk Intan. Buat masa ni tak ada. Kami pun tak lalu 3 jam. Kami dah cuba. Belum ada lagi. Okey. Yang ini dia track. Kita ada banyak package kalau kita lihat kan. Ini dia ada pergi package yang seperti package B ataupun package D. Dia akan naik lagi ke atas. Track dia berbeza sikit. Okey, kita lihat di sebelah kanan kita ada satu menara. Menara kebanggaan orang Teluk Intan, iaitu Menara Condong. Menara Condong ni dibina pada tahun 1880 dan siap dibina pada tahun 1885.
Dia dibina berbentuk pagoda. Dia adalah menara kedua tercondong di dunia. Yang pertama adalah menara Pisa di Itali. Kedua adalah menara condong Teluk Intan. Menara ini dibina dengan mempunyai 16 tiang. Nanti tak percaya boleh masuk. Kalau lebih beritahu saya. Kalau kurang pun beritahu. Dia bukan sampai 4:30 petang saja. Okey, dan dia mempunyai 110 anak tangga. Dan menara ni mempunyai 3 nama. Yang pertama dikenali sebagai menara tangki air. Kedua adalah menara jam tinggi. Ketiga barulah menara condong. Asalnya menara ni dibina untuk membekalkan air kepada sistem perpaipan bomba yang ada di seluruh kawasan Pekan Teluk Intan ni. Bila berlaku kebakaran, air yang ada di menara tersebut akan digunakan untuk memadam kebakaran. Setelah beberapa tahun, pihak British meletakkan jam di menara ni. Kalau kita lihat jam yang ada di menara condong tu, itu adalah jam yang pertama sekali British bawa masuk ke Melaya dan diletakkan di menara condong. Kalau kita lihat tu, itu adalah jam yang pertama sekali British bawa masuk dan diletakkan di menara condong. Sampai sekarang elok lagi. Jam kedua dia di Dataran Merdeka. Yang British bawa masuk diletakkan di Dataran Merdeka. Setelah menara tangki air itu diletakkan jam, mereka tak nak panggil lagi menara itu sebagai menara tangki air. Mereka kenali sebagai menara jam tinggi. Dan sewaktu menara jam tinggi itu juga, pihak British telah membuat satu terusan. Terusan itu adalah, apa rasa-rasa terusan? Laluan. Laluan ataupun anak sungai yang menghubungkan antara Sungai Perak dan Sungai Biduk. Kalau kita lihat di peta ni, Pekan Teluk Intan dikelilingi oleh sungai yang berbentuk seperti ladang kuda. Biasanya orang daripada Kampung Gajah nak datang ke Teluk Intan, dia kena pusing jauh. Jadi pihak British waktu tu membuat satu terusan ataupun anak sungai menyingkatkan perjalanan mereka. Yang warna merah ni, terusan dia menyingkatkan perjalanan. Dan siapa nak lalu di kawasan terusan tu, anak sungai tu, dia kena bayar cukai. Kalau sekarang kita kenali sebagai tol, kan? Kena bayar cukai. Apabila fenomena air pasang besar, lama-lama kawasan tu dinaiki air sehinggalah ke dataran Menara Condong. Kawasan dataran Menara Condong tu pun dinaiki air sehinggalah banjir. Bila berlaku banjir macam ni, kerana menara tu adalah menara tangki air, dia adalah menara beban, lama-lama dia condong. Bila dia condong, jadi gubernur-gubernur Selat serta pegawai daerah yang ada di Teluk Intan ni mengambil inisiatif untuk mengelakkan menara tu bertambah condong atau sebaliknya, dia minta air yang ada di tangki tersebut dikosongkan. Bila menara tu telah dikosongkan airnya sepenuhnya 100%, barulah menara condong tu dikenali sebagai menara jam tinggi tu ditukar sebagai menara jam condong sehinggalah sekarang. Terusan tu masih ada. Kalau kita pergi di dataran Menara Condong tu, kita lihat depan dia tu ada satu jalan yang ditulis Jalan Selat. Itu adalah terusan lama yang dah dikambus, dijadikan jalan raya. Kalau daripada jalan ni, daripada ujung sini pergi ke sana lebih kurang 15 minit saja boleh sampai. Kalau ikut air jauh sikit lah. Sebab Pekan Teluk Intan ni dia berpusing macam pulau kan, yang berbentuk seperti ladang kuda. Okey, di sebelah kiri kita ni ada satu perkampungan. Kampung ni dikenali sebagai Kampung Cina. Kampung Cina ni terkenal dengan dusun buah-buahan tempatan seperti rambutan, durian, manggis, langsat, cempedak dan sebagainya. Bangunan yang besar ni adalah sarang burung layang-layang ataupun sarang burung walet. Penduduk Kampung Cina ni tak ramai, majoritinya adalah China lah. Dan dia melakukan aktiviti ladang buah-buahan tempatan. Dia lebih kurang ada 18 ke 20 keluarga saja. Tetapi di belakang Kampung Cina ni ada kampung-kampung yang lain seperti Cakap Lada, Hulu Dedap, Sungai Jejawi, Sungai Kerang. Dan dia juga boleh tembus ke highway WCE. Biasanya orang-orang kampung belakang ni dia tak nak lalu jalan utama highway WCE Jambatan Sultan Idris tu. Untuk datang ke sini memakan masa 45 minit ke 50 minit untuk sampai. Jadi dia lalu jalan shortcut. Naik ke water taxi ni lebih kurang 10 minit boleh sampai. Tiket seorang hanya 50 sen untuk satu hala. Motor RM1. Kalau nak murah lagi biasanya dia kena berenang lah di sana sampai sini. Okey? Okay, right. Water taxi tu beroperasi pada 6.30 pagi hingga 7.30 petang setiap hari Isnin hingga Sabtu. Hari Ahad 6.30 pagi hingga 5.30 petang saja. Selain mercu kebanggaan orang Teluk Intan Menara Condong, Teluk Intan juga ada mercu kebanggaan yang kedua, iaitu jeti Kampung Cina ni. Cuba kita lihat. Condong. Ini juga adalah condong kan. Jeti pun condong. Okey. Selain Menara Condong, kita juga ada jeti condong. Jeti kebanggaan orang Teluk Intan juga adalah jeti Kampung Cina. Okey. Kalau dari darat kita tak nampak. Jadi
Okey, sebenarnya dia bina macam menara condong. Asalnya tegak. Macam mana dia boleh condong? Bila fenomena air pasang besar, air tu naik sampai ke atas. Jadi penunggu atau taksi ni dia duduk kat dalam tu. Bila ada beban dengan arus dan ombak yang ada menghempas kawasan tebing dia, lama-lama dia mendak. Bila mendak, naik sampai ke situ. Sampai sekarang. Jadi sebab itulah lama-lama dia condong. Bukan dia bina sebenarnya condong tau. Kebetulan saja. Okey. Okey, di hadapan kita ni ada 3 biji kapal. Kapal ni adalah kapal penyedut pasir Sungai Perak. Dia ditugaskan untuk menyedut dan mendalamkan lagi Sungai Perak. Kerana apa? Bila fenomena air pasang besar setahun sekali tu, Pekan Teluk Intan ni akan dinaiki air. Sehinggalah sekarang air akan naik sampai ke mana? Ke Medan Selera Bumung Biru yang berhampiran dengan Menara Condong tu. Sebab itulah kerajaan meletakkan kapal penyedut pasir ditugaskan untuk mendalamkan lagi sungai dan menyedut pasir-pasir Sungai Perak ni. Daripada disedut, tak tahu nak buat apa, baik dia jual. Sampai sekarang masih pakai? Sampai sekarang kapal ni masih beroperasi. Cuma waktu operasi dia tak menentu. Dalam satu hari maksimum dia boleh menyedut 2 ke 3 kali. Tetapi di kawasan yang telah dipermitkan ataupun digezetkan oleh kerajaan saja. Di kawasan-kawasan lain tidak dibenarkan sama sekali. Kalau air surut kita boleh lihat terlalu banyak betul-betul pasir kat kawasan Pekan Teluk Intan. Di depan sana, di sana. Sama juga Pulau Bangau. Asalnya bukannya pulau. Betul pasir. Lama-lama menjadi pulau. Okey, kapal yang pertama sampai di Teluk Intan adalah yang berwarna biru ni. Dia datangnya daripada China. Yang kedua yang tengah warna putih dan warna hijau tu, dia datang daripada Kuching Sarawak. Jom kita lihat macam mana kapal ni berfungsi untuk menyedut pasir Sungai Perak. Okey, kapal yang warna biru ni dia akan menyedut dengan cara yang pertama, dia akan turunkan musuh dia yang sebelah kanan ni, yang berkarat ni. Dia akan turunkan ke dasar sungai dan dia akan sedut. Bila dia dah sedut, dia akan naik ke pipe yang warna hijau, naik ke atas. Atas tu ada satu pipe bulat yang banyak lubang-lubang dia. Itu adalah bahagian penapis dia. Bila dia dah tapis, pasir yang bersih tu akan jatuh ke tangki dia warna hijau ni. Bila tangki ni dah penuh, kapal ni automatik dia akan tenggelam separuh. Bermaksud warna biru dia ni akan hilang. Kita akan lihat warna hijau tu saja, tangki pasir tu saja. Bila dah penuh pasir tu, kapal ni akan pergi menuju ke tempat pemunggahan pasir di tebing darat. Dan dia akan halakan musuh dia yang tajam tu, yang macam skeleton depan tu. Dan dia akan tembak pasir ni terus keluar. Dia tidak perlu dibongkar ataupun sebagainya. Setiap kapal ni boleh memuatkan sebanyak 3,000 tan metrik pasir Sungai Perak. Banyak ke sikit? Banyak kan? Pasir tu semakin dalam lah. Ya, kawasan tu semakin dalam. Ini ke? Dia di tempat-tempat yang digezetkan. Seperti kalau kita lihat di belakang pasar besar Pekan Teluk Intan. Sebelum ni di bahagian depan dekat taman permainan. Dia ada tempat-tempat yang digezetkan. Saya dibawa pasir ke tu? Macam mana dia bawa? Pasir semua benang. Okey, once dia akan bergerak ke tempat yang telah ditetapkan. Kemudian dia akan sampai di tempat tu, dia akan mula sedut. Dia turunkan musuh dia, dia sedut sampai penuh. Bila dah penuh, dia akan bergerak ke stesen-stesen pemunggahan pasir. Seperti berada di bahagian kita punya track, kita punya package laluan package B dan D. Di bahagian atas dan di bahagian belakang ni pun ada. Jadi dia di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sahaja. Dia jual. Sebelum ni dia supply pasir-pasir Sungai Perak ni banyak supply ke highway WCE yang baru tu. Dan juga kepada kontraktor-kontraktor bangunan yang besar-besar. Dan hasil duit daripada jualan ni dimasukkan ke dalam duit negeri Perak sebagai dana. Okay. Masih banjir kan kalau Dia masih banjir. Kalau dia tak sedut lagi teruk. Dia dah sedut pun masih dinaiki air. Kalau kapal ni tak menyedut pasir Sungai Perak, lagilah. Kerajaan takut banjir tu akan lebih teruk. Okey, kita lihat yang putih dan hijau ni. Dia ada tulis Kuching Sarawak. Tugas yang putih ni hanya menyedut dan menapis saja. Dia tak boleh nak simpan yang pasir yang telah ditapis. Jadi kapal warna hijau ni akan apit dia macam ni dan terima pasir yang telah ditapis. Bila dah penuh, kapal warna hijau ni akan tenggelam, hilang warna hijau dia. Kita akan lihat warna biru dia sahaja. Dan dia akan pergi ke tebing darat. Sampai di tebing darat, kapal korek akan bongkar hasil-hasil pasir yang ada di kapal warna hijau ni. Dia berbeza dengan kapal yang warna biru. Okey, kita lihat apa ni yang balik. Burung bangau kan?
Dah waktu dia balik. Okay, sebentar lagi kita akan pergi ke sana. Kita ada beberapa destinasi lagi. Okey, di depan kita yang saya tuju ni ada satu pokok yang akar dia terjurai-jurai. Pokok ni dikenali sebagai spesies pokok kayu bakar juga. Nama dia pokok Araja Jawi. Kalau orang tua-tua dulu cakap, bila malam pokok ni banyak, Pontianak. banyak pontianak, banyak hantu dia kan. Banyak koi dia. Tu ada burung enggang. Okey, nampak tak? Ada burung kat atas tu. Burung enggang. Siapa nampak ada burung? Burung apa tu? Burung Ada enggang. burung enggang 2 ekor tu. Kalau kita perhatikan. Enggang kelingking. Enggang Kelingking. kelingking. Paruh dia warna kuning. Kuning keputihan. Dia bukan kuning gelap. Okey. Pokok ni siapa nak? 3 lah. 3 ekor. Ada berapa? 3 3. ekor. 1, 2, 3. Ni yang besar sikit. Biasanya burung enggang ni dia akan terbang berpasangan. Ya. Dia tak akan terbang solo. Wah, banyak. Memang spesies burung enggang ni biasanya berpasangan. Macam tu jantan dan betina. 4 ekor. 4 ekor. Sebelah sana tu jantan dan sebelah sini betina. Itulah sifat burung enggang. Dia tak nak tahu jantan betina. Biasanya burung yang jantan lebih cantik color dia. Ya. Dan color dia lebih menarik berbanding dengan burung yang betina. Dia jangan bukan macam itik dia. Kalau jalan depan betina, belakang jantan. Burung tidak. Okey. Right. Okey, di sebelah kanan kita ada satu kilang. Kilang ni adalah kilang pembuatan raga buluh dan juga raga ikan rebus. Dihasilkan oleh pemilik Cina, masih beroperasi sehingga sekarang. Dia guna cara tradisional, dia anyam pakai tangan. Dia tak pakai mesin tau. Dia buat raga buah-buahan ni. Dia buat raga buah-buahan dan juga raga ikan rebus. Dia buat satu family. Basket. Okey, dia beli buluh 20 kaki, kemudian potong pada 4 kaki, dia ambil kulit dia saja, isi dia buang. Sebab isi dia mudah reput ataupun rapuh. Jadi dia ambil kulit dia saja. Ni tadi pukul 5.30 dia lalas operasi. Jadi hari Ahad dia cuti, nak tengok hari Senin boleh lah. Okey? Okey, right. Okey. Di depan kita ni ada satu pokok. Pokok ni paling famous bagi orang Perak dan bagi orang Melaka. Siapa tahu pokok buah apa ni? Poin kat batin ni. Apa? Okey, pokok buah apa ni? Kasturi. Okey. Nampak buah dia kan? Buah game apa? Okey, right. Berembang. Saya akan ambil buah ni Berembang. sebentar lagi. Merembang. Berembang. Merembang. Okey. Apa ikan? Ini adalah sebentar saya petik dulu. Kecil terus makan. Okey, sebentar. Saya ke depan sikit. Tu ada masak. Sebentar saya akan ambil lagi. Okey, right. Saya macam mana ni? Saya akan ambil yang besar-besar di sini. Nampak? Sorry, tangan kiri bang. Sorry, tangan kiri. Macam tomato. Umpai ikan batin. Sampai ikan batin. Boleh lah ikan batin. Dia dah masak. Potong cangkuk. Makan? Banyak ikan main bawah ni. Okey, right. Buah ni Tu, boleh dah masak. dimakan. Okey. Ni adalah buah berembang. Buah berembang. Kalau nama bahasa orang putih dia Berembang. Menu apple. Berembang. Bang. Menu apple. Bang. BANG. Cornaresia cassularis. Nama saintifik dia. Boleh makan, Bang? Buah ni boleh dimakan. Okey. Macam mana kita Betul. padu? Okey, right. Okey, soalan abang tu saya akan jawab sebentar lagi. Macam mana kita nak tahu dia masak ataupun tidak? Rasa-rasa dia masak warna apa? Tetap hijau untuk maklumat semua. Betul macam Seni cakap, dia warna hijau. Okey, yang di tangan tuan-tuan tu semua adalah muda. Yang di tangan saya ni ajalah masak. Macam mana nak kita bezakan? Yang pertama, kalau kita daripada bawah nak tengok, hijau dia akan berubah. Dia akan muda, dia akan licin. Okey, bila tua dia akan kasar. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita nak lihat bila pokok tu rendah, kalau tinggi kita kena tengok macam tu lah. Kalau rendah, kita akan lihat di belakang tampuk dia. Okey, kalau lihat di belakang tampuk, di celah-celah ni warna hijau, betul?
Okey, di celah-celah yang masak dia akan berwarna kuning. Dia akan keluar warna kuning ni. Jadi di tangan tuan-tuan semua tu adalah muda. Okey, buah ni kalau di sini biasanya kita buat sambal belacan ataupun sambal kelapa. Dan dia boleh digunakan sebagai umpan memancitkan batin. Dan di Melaka dia dikemasyakan menjadi jam buah berembang ataupun kodir buah berembang. Rasa buah ni memang padu dan mantap. Tadi ada soalan untuk Mas, buah ni boleh dimakan atau tidak? Okey, saya nak bagi tuan-tuan rasa makan buah ni. Nak ke tak nak? Okey, right. Bila masak dia amat mudah. Okey. Itu masak muda. Okey, kita akan buang dia. Saya akan belah-belah, saya akan bagi rasa. Jarang orang lain dapat makan buah ni. Ni buah berembang. Mangrove apple. Can try. Okey, saya akan bagi rasa. You cuba boleh, you gigit boleh, ntar pulang. Yang tu orang tak makan. Right. Buah ni memang padu. Okey, right. Boleh rasa? Nak rasa? Kulit dia pun boleh makan. Terpulang. Biji dia keras sikit lah. Rasa apa? Tahu. Apa rasanya? Masam. Masam Masam sangat. Masam. Okey, dia macam mangga muda, betul? Sangat sebab masam. dia boleh dibuat. Paling sedap kalau dia buat sambal belacan. Macam buah setul ya. Dia punya tekstur dia macam setul. Ya, betul. Buah ni banyak khasiat dia. Kalau tuan-tuan dan perempuan rasa sakit tegak ataupun batuk-batuk, boleh makan buah ni. Dia sebagai ubat untuk hilangkan sakit tegak dan batuk. Ya? Ambil lagi. Okey, nanti kita akan ni. Okey? Kilo RM10. Okey, right. Dah bau. Dia punya. Okey, buah ni banyak khasiat dia untuk maklumat semua. Banyak yang tak tahu kan. Sebenarnya buah ni banyak khasiat dia. Kalau dia yang baru nak masak tu dia keras-keras sikit, dia rasa macam apple. Sebab tu dikenali sebagai mangrove apple. Dia rangup sikit. Ini dah terlalu masak. Jadi dia lebih masam. Kalau yang baru nak masak tu lagi sedap. Kita boleh potong-potong dia, cicah dengan kuah rojak ataupun asam boy. Yeah. Dia keras-keras sikit, dia rangup. Boleh. You boleh buang, nanti ikan akan makan. Okey, pokok ni hanya boleh hidup di kawasan yang mempunyai air dua arus, iaitu air pasang dan surut. Kebiasaannya di kawasan air tawar. Kalau di sini dikenali sebagai buah berembang. Kalau di Sabah ada panggil buah pedada. Ada juga yang panggil buah gedabu. Okey. Buah bedada. Ada orang panggil buah pedada, ada orang panggil buah gedabu. Tengok pada negeri masing-masing. Tapi kalau bahasa orang putih dia adalah mangrove apple. Mangrove apple. Ya, betul. Maka bahasa putih hanya satu saja. Ada juga bahasa saintifik dia dikenali sebagai Sonaritia cassularis. Sebut lagi sekali. Sonaritia cassularis. Nampak wanita bawa lari. Okey? Okey, ada satu bangunan lagi yang bersejarah di Teluk Intan ni. Di bahagian depan kita ni, satu sebelah kanan berwarna biru, sebelah kiri kita berwarna putih. Kalau kita lihat, nampak tak bangunan ni? Okey, bangunan ni dikenali sebagai bangunan Jabatan Laut Shah Bandar ataupun Jabatan Maritim. Pada zaman dahulu inilah Jabatan Maritim di Teluk Intan, dikenali sebagai Jabatan Laut Shah Bandar. Ya, betul. Sebelah kiri tu dia punya pejabat dan dia punya bengkel, sebelah kanan adalah dia punya dewan. Dan di tengah-tengah yang kosong ni sebenarnya berbentuk V. Kapal-kapal boleh masuk. Kapal-kapal dagang boleh masuk. Dan kapal yang besar parking ni, kapal penyedu pasir yang dua ni yang datang di China ni sekarang parking di ada satu jeti dikenali jeti Shah Bandar, jeti batu. Sebab air pasang, jadi keladi bunting ni lindung dia. Kita tak nampak sangat. Tu ada nampak sikit kan? Inilah dia. Tapi Jabatan Laut ni sekarang ni dah dipindahkan di Bagan Datuk. Siapa pergi nak tengok Jabatan Maritim ataupun Jabatan Laut ni boleh pergi ke Bagan Datuk. Dia tukar di sana. Kerana kawasan ni dah tak ada aktiviti seperti kapal-kapal besar dan sebagainya. Jadi tidak perlulah ada Jabatan Laut di sini. Okay, right. Jom kita ke destinasi kita seterusnya. Ke mana? Ke? Zoo Taiping. Okey, selalu kita pergi Zoo Taiping kan ada night safari. Tapi hari ni kita tak nak pergi night safari Zoo Taiping, kita nak pergi ke Pulau Bangau. Okey, right. Okey,
yang tinggal di sana kalau ada pun mungkin orang hutan lah. Tapi bangsa ni orang hutan pun tak nak duduk sana sebab semuanya adalah burung-burung bangau. Okey, kat sini kawasan ini telah digazetkan ataupun diwartakan oleh Kerajaan Negeri Perak. Okey, kita lihat di sebelah kiri kita tu, yang warna putih tu burung-burung bangau dah mula balik. Kawasan ini telah digazetkan sebagai kawasan larangan dan kawasan pembiakan habitat burung bangau. Kat sini berkepanjangan, pulau ni berkepanjangan 700 meter, lebar 300 meter, berkeluasan 6 hektar ataupun bersamaan dengan 4 padang bola sepak. Di pulau ni menempatkan sebanyak 13 spesies ekor burung bangau daripada burung bangau tempatan dan juga burung bangau hijrah. Dan di sini juga sebentar lagi boleh memuatkan sebanyak ataupun menempatkan sebanyak 40,000 ekor ke 50,000 ekor burung bangau. Percaya atau tidak? Okey, right. Kita akan pusing ke bahagian kiri. Kita lihat burung ni akan terbang di atas permukaan air. Di sebelah kiri kita tu, kita lihat di bahagian kapal penyedut pasir tu dia akan turun. Nanti dia akan terbang lalu dekat atas permukaan air. Okey, view ni yang paling cantik, yang jarang. Nak berdiri boleh tengok. Tak ada masalah. Okay, tengok. Bila dia dah turun di bahagian permukaan air, kita tak berapa nampak. Macam ombak kan. Okay, dia akan terbang di atas permukaan air dan naik balik sehinggalah ke pohon dia. Tidak. Dia daripada atas, dia akan turun. Kemudian dia akan naik sikit pergi ke pokok-pokok dia. Dia akan penuhkan biasanya. Kalau dia datang di depan, dia akan penuhkan pokok depan ni dulu. Kalau dia datang daripada belakang, dia akan penuhkan pokok bahagian belakang. Okey, yang warna putih ni untuk maklumat semua, ini adalah spesies burung bangau tempatan yang dikenali sebagai igrik. Igrik ni dia ada 4 jenis. Yang pertama dikenali sebagai Chinese igrik, kedua little igrik, ketiga grey igrik, keempat little igrik. Igrik ni adalah burung bangau tempatan. Okey, dia adalah burung bangau tempatan. Okey, jom kita lihat. Kita perlahan-lahan menyusuri. Okey, di belakang kita tu pun masih ada. Balik sikit. Okey, bila malam kawasan ni jadi macam pokok kekabu, dia penuh. Pagi berapa dia gerak 6.30 pagi dia punch out, 6.30 petang dia punch in. Macam kerja gilang. Okey, yang kepala kuning ni kalau kita lihat ada seekor kepala kuning, ini dikenali sebagai kittel igrik. Muncung kuning dikenali sebagai great igrik. Kalau muncung dia hitam dikenali sebagai little igrik. Okey? Ini semua adalah burung bangau tempatan yang berwarna putih ni. Paling banyak kita senang lihat. Tetapi yang susah yang mana? Okey, seperti grey heron yang besar belakang tu, itu adalah spesies burung hijrah yang datang ke sini berhijrah. Ada daripada India, ada daripada China, ada daripada Myanmar dan sebagainya. Okey, ini adalah spesies grey heron, dikenali sebagai grey heron. Dia suka duduk di bahagian pucuk dan dia juga sarang dia suka di bahagian pucuk-pucuk pokok yang besar. Kalau igrik, dia kalau bersarang dia tak kisah di pucuk ke, di tengah ke, di mana, dia tak kisah. Biasanya igrik ni suka bersarang di pokok yang tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Okey. Kalau dia bersarang, dia tinggalkan tak? Dia akan tinggalkan, tetapi bila sampai masa dia nak mengeram, dia akan duduk situ. Tapi biasanya dia tak tinggalkan jauh-jauh. Dia akan tinggalkan dekat-dekat situ saja yang betina. Okey? Kalau tak percaya, takut nanti tak percaya kan? Sebut je kita igrik, little igrik, Chinese igrik. Betul ke tak betul Captain ni? Okey, sebenarnya okey, right. Saya akan tunjuk sekali lagi dengan berfaktakan gambar. Okey, great igrik muncul dia warna kuning. Little igrik kepala dia warna kuning seperti saya tunjuk ada psikologi tadi. Little igrik muncul dia berwarna hitam. Kalau Chinese igrik muncul dia kuning kegelapan dan ekor dia belakang dia ni ada macam jambul-jambul. Yang ini paling cantik. Dalam banyak-banyak spesies burung bangau tempatan, kalau spesies igrik dia yang paling handsome lah. Okey, ni grey heron. Grey heron ni adalah burung hijrah.
Okey, dan dia juga ada black crown heron. Nanti kita akan lihat black crown heron di bahagian tengah. Purple heron, hasil purple bill. Dan kita juga ada little Cantik. cormorant. Cantik. Yang warna hitam ni macam Matahari, burung ya. gagak tu. Okey, nanti kita akan cari burung-burung ni. Nak ke tidak? Okey, jom. Kita akan mencari spesies-spesies ni. Okay, right. Okey, pegang. Jadi jago kan. Okay. Right, jom kita. Cikgu sains, cikgu sejarah. Okey, nampak. Dia rakan-rakan kita yang mengambil view-view waktu petang. Okey. Yang best dia, kenapa hot trip paling seronok? Sebab semua river cruise akan datang ke sini dan burung bangau akan balik. Dan kalau cuaca cantik, kita juga akan lihat sunset sebentar lagi. Okey. Sebab dia pakai double engine, ombak dia lebih kuat. Dia boleh pergi laju. Macam kita ni santai je kan, low profile, jadi Low profile. seronok. Ini 60 kuda saja yang saya bawa. Yang rakan saya bawa tadi 115 kuda. Itu pun santai juga. Kita dah cut off dia punya steam. Jadi kalau tak cut off nanti customer bukan naik river cruise, naik speedboat. Sebab semua pilot-pilot kat sini kalau dapat tekan tak ingat dunia. Jadi sebab itulah untuk mengekalkan ciri-ciri river cruise tu, kita buat ada tahap-tahap dia, berapa knot kita boleh pergi untuk satu river cruise. Jadi tuan-tuan tak adalah laju sangat kan. Okey. Burung bangau ni juga setahun 2 kali dia akan bertelur. Yang pertama dia akan bertelur antara bulan Mac sehingga bulan Ogos yang lepas. Kedua dia akan bertelur di bulan Disember sehingga bulan Mac hujung tahun ni. Bila musim dia bertelur, kita akan nampak banyak sarang-sarang dia di tepi-tepi ni. Semua pokok ni penuh dengan sarang-sarang dia. Dan sarang dia dibuat daripada ranting-ranting kayu kering. Okey. Kalau kita lihat ada 2 spesies burung kat sini. Yang sebelah kanan ni adalah grey heron. Di sebelah kiri tu adalah purple heron. Okey. Dia punya leher purple heron tu color coklat. Dia ada satu line panjang warna kuning. Dia macam ular. Tetapi kepak dia tu sebenarnya warna apa tu? Purple. Dia purple kegelapan. Kalau terang kena cahaya matahari dia jadi macam kelabu-kelabunya tu kan. Sebenarnya dia adalah color purple. Sebab tu nama dia dikenali sebagai purple heron. Cuma tengkuk dia je lain. Dia ada purple gelap. Itu juga adalah burung hijrah. Jom kita tengok. Depan tu nampak tak? Sebab tanda kosongan rangai. Okey, nampak ada sangka-sangka dia. Siapa mata yang boleh teropong ataupun zoom boleh tengok anak-anak dia yang dekat sangka waktu sekarang ni. Sarang. Sarang. Terima kasih Cik Syafiq, betulkan saya. Sangka je. Dia punang betul. Okey, sarang. Sarang burung ni dibuat daripada ranting-ranting kayu kering. Okey. Dan sekarang ni waktu burung-burung bangau mengajak anak dia meniti daripada satu ranting ke satu ranting dan terbang daripada satu dahan ke satu dahan. Ya. Okey, tempoh jangka anak burung bangau ni boleh terbang jauh. Dia mengambil masa lebih kurang 6 minggu daripada waktu dia menetas. Ataupun 1 bulan setengah baru dia boleh terbang jauh. Sekarang ni tak cukup, jadi dia boleh terbang dekat-dekat je. Dan setiap sarang setiap sarang burung bangau ni, telur dia paling banyak biasanya 4 biji saja. Terbang. Jenis sari lenggau. Okey, 4 biji saja telur dia paling banyak. Telur dia, kalau kita nak tahu besar mana, telur dia sebesar telur ayam. Telur ayam apa rasa-rasa? Great Ayam Sea. hutan lagi. Great Sea. Dia hampirlah dengan Great Sea, tapi dia lebih kurang telur ayam jantan. Siapa pernah tengok telur ayam jantan? Macam Great Sea, tapi Great Sea tu macam besar sikit. Dia kecil sikit je. Grade D lah, Grade D. Grade D. Grade D. Okey, telur ayam Grade D. Tapi saya suka gunakan simpulan seperti telur ayam jantan. Sebab ramai yang tak tahu telur ayam jantan, betul? Betul. Orang macam pelik. Sebenarnya ada. Mari. Ayam jantan ada telur. Dan dia berkokok. Dan dia berkokok. Tapi tak semua ayam jantan lah. Macam sajat lah kan. Tak semua boleh jadi sajat. Jadi begitulah dia. Okay, right. Jangan sebut sajat orang sini. Tapi dia tak berani balik. Okey, saya akan parking di sini. Dekat
spesies burung leher ini dulu. Kemudian saya akan rapat ke sana. Nak? Dah. Okay, right. Saya akan sodok dulu depan ni. Sebab kat sini ada anak dia. Siapa yang nak tengok anak dia boleh hintai nanti kat sini. Ah. Oh tu anak dia. Sebelah kanan dia tu pun ada anak dia. Okay. ASEAN Open Bill. Dan juga ada ASEAN Open Bill. Yang warna putih besar tu ASEAN Open Bill. Sebelah ujung tu ada ASEAN Open Bill. Okay. Okey, kita tengok tu anak dia. Dah tak banyak kita dapat lihat anak dia. Kebanyakan dah banyak yang pandai terbang. Tu depan kita tu ada. Comel dia. Ini yang tengah berlaru nak belajar. Kurang pandai lagi. Okey, nampak tu anak dia. Ibu dia bagi makan. Comel tak? Ini adalah anak egret. Egret heron. Tu nampak. Bila malam kawasan ni, pokok ni semua penuh macam pokok kekabu. Burung-burung ni nanti semua akan hinggap kat sini. Cara tengok mesti terkejut ya. Cara tengok mesti terkejut ya. Okey, jom kita lihat Little Cormorant pula. Dan sementara view pun dah nak turun. Walaupun sunset tak berapa nak ada. Burung kecil-kecil tu burung apa tu? Okey, burung kecil-kecil tu. Warna hitam. Warna hitam tu, muncung dia sebenarnya warna kuning. Ha. Selalu banyak dekat lembu dengan kerbau. Burung apa rasa-rasanya? Dia burung pengembala kerbau. Tidak. Burung balau Burung pengembala kerbau. Tahu tak dia sini. Okey, selamat. Okey, bye. Okey, siapa nak kenal owner River Crystal Indah adalah Cik Syaril. Sekarang dia tengah bawa. Oh, dia lah owner. Dia owner River Crystal Indah. Sekarang ni Cik Syaril bersama daripada UM punya tim untuk buat kajian Pulau Bangau. Okey, bulan ni saja dah 3 kali daripada UM buat kajian untuk Pulau Bangau. Universiti Melaya. Ya? Ini beting. Kalau nak turun boleh, tapi celut. Dia selut. Ada jugalah. Kalau turun. Terbenam, tenggelam. Tanah lembut. Tanah lembut. Okey, kalau kita lihat yang warna hitam tu, itu adalah Little Cormorant. Yang warna hitam tu, kaki dia macam itik. Kalau di Thailand, dia orang akan tembak makan. Nyam. Sedap lah tu. Makanan eksotik. Dia Sedap. orang kata sedap. Dia spesies burung bangau juga. Cantik tak? Halau dia lagi. Bagi dia terbang. Lagi. Dia wisil. Kongkong dia terbang lagi kan. Nampak tu? Yang hitam tu. Macam jet pejuang dia terbang. Kita tengok yang hitam ni terbang. Macam jet pejuang belakang kita ni. Ya? Dia tidak serang kita. Dia tidak serang kita. Dia terbang sikit, patah balik, hinggap. Dia pusing, hinggap balik. Saja je main-main. Nampak? Dia hinggap balik. Serang kita berada dalam air. Kalau dia serang kita, nanti dia tahu kita nak makan dia. Jadi dia tak serang. Biasanya kalau dia serang, dia akan keluarkan apa? Dia akan keluarkan tahi dia. Okey? Nampak? Cantik tak? Cantik dia terbang. Ya Allah, cantiknya. Siapa pernah tengok burung mayang macam ni? Tak pernah? Saya pernah. Pernah? Cik Syafiq memang pernah lah. Hari ni saya tak tahu macam mana dia boleh tersampai ke bot saya. Okey, teman-teman juga. Ni adalah rakan saya, Cik Syafiq, ataupun dikenali sebagai Tok Dalik. Dia YouTuber. Siapa nak belajar memancing Sungai Perak, teknik memancing udang galah Sungai Perak, boleh follow dia punya TikTok ataupun dia punya YouTube, Tok Dalik. Dia adalah kru kami, selaku senior pilot kami. Dari Brunei kan? Daripada Brunei. Ya. Okay, hari ni dia cuti.
Jadi naik pula dengan saya hari ni. Rezeki saya bukan senang tau nak dapat naik dengan dia. Selama saya bersama River Cruise 2 kali saja saya dapat naik dengan Cik Syafiq ataupun Tok Dalik. Itu pun package Firefly. Package lain saya tak pernah dapat lagi. First time hot trip dengan Cik Syafiq kita. Yeah. Walaupun satu tim kami tak ni. Okey. Oh. Okey. Burung tempatan ni dia akan menetap di sini. Kecuali burung hijrah. Okey. Burung ni menempatkan kawasan pulau ni. Lebih kurang berapa lama Cik Syafiq? Sebab sebelum ni Cik Syafiq yang masuk dulu ke kawasan ni. Saya masuk 8 ke 9 tahun lah. 8 ke 9 tahun. Tak jadilah macam ni. Sebab saya nak partai yang tepat. Yang itu dia memang tak bagi tahu saya. Yang lain dia bagi tahu. Okey, buluh-buluh ni untuk maklumat semua. Ini adalah aktiviti memukat. Jaring. Nelayan-nelayan pasang jaring. Dia pasang buluh ni dulu, kemudian dia akan naikkan jaring. Nama dia? Nama dia Membelat. membelat. Kalau di laut ramai orang gunakan teknik ni kan. Boleh. Okay, right. Okey, di sini juga bila malam penyampai dia, semua pokok-pokok ni dia akan dipenuhi dengan burung-burung bangau ni dan juga apa yang ada biasa kat pokok buah berembang ni. Ya betul, klik-klik ataupun firefly. Kat sini ada 2 jenis firefly. Yang pertama dikenali sebagai Pitrotaina. Yang kedua Pitro Malacca. Pitrotaina ni adalah klik-klik yang berkelik secara serentak. Pitro Malacca pula adalah klik-klik yang berkelik secara rawak. Maksudnya dia berterabur. Bila malam, burung-burung ni tidur dengan klik-klik. Dia gaduh. Dia gaduh. Nampak dia bergaduh. Dia gaduh macam mana? Dia cucuk. Biasanya dia akan gigit Cubit. kepala dia. Jambul dia ni. Kenapa dia gaduh? Okey, kenapa dia gaduh? Sebenarnya dia bergaduh tu nak berkawan, nak bermesra. Bukannya dia gaduh sebab dia tak suka. Burung kat sini yang paling bagus 13 spesies dia tak bergaduh. Itu namanya gaduh-gaduh manja. Dia nak berkawan. Kalau kepala ni maksudnya dia nak berkawan. Tapi kalau dia tinggi ke belakang ni, tu mengawan. Lawan, bukan berkawan. Okey? Kita balik sikit. Okey. Ada konduktor dia. Mana konduktor muzik dia? Ni yang kecil-kecil ni. Kalau kita dengar. Walaupun dia kecil, suara dia paling kuat daripada burung bangau kan. Dia adalah konduktor muzik di Pulau Bangau ni bila waktu petang. Burung pengembala kerbau. Tak ada dia, tak meriah lah Pulau Bangau ni kan. Okey, jom kita. Okey, habitat keli-keli juga biasanya hidup di kawasan pokok buah berembang. Dan juga dia bermusim untuk membiak. Yang pertama biasanya dia akan membiak antara hujung bulan 6 sehingga awal bulan 7. Yang kedua, firefly ni akan membiak antara bulan Disember, 25 Disember ni sehingga awal bulan 1. Itu waktu dia membiak. Kalau waktu dia membiak, yang paling seronok dia daripada bawah pokok sampai atas akan penuh. Dan firefly ni dia sensitif dengan cahaya bulan, cahaya lampu dan juga hujan. Bila hujan dia macam kena short current. Kelipan dia tak cantik. Waktu yang sesuai nak tengok firefly antara pukul 8 malam hingga pukul 10 saja. Sebab waktu tu kelipan dia paling terang dan cantik. Kalau lebih daripada tu macam bateri dia out, bateri dia low. Kelipan dia dah mula malam sikit. Macam mana nak tahu kejantan dan betina? Dan macam mana nak tahu dia biak? Okey, ada masa diberi rezeki banyak umur datang ke sini lagi ambil package firefly. Kita akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey, kalau kita terangkan awal-awal habisan. Dia pancing. Cerita sikit. Okey, jaga ayam. Firefly hanya boleh hidup antara 30 ke 40 hari saja dan dia hanya boleh terbang sejauh 5 meter dan dia hidup secara berkumpulan. Dia tidak boleh hidup dia tak boleh hidup sendiri. Yang masuk rumah kita ekor-ekor tu, yang ekor dia menyala kuning tu, itu adalah kunang-kunang, bukannya klik-klik atau firefly. Kerana firefly habitat dia hanya boleh duduk di kawasan pokok buah berembang sahaja. Okey. Dan dia membiak pun di bawah di dalam pokok buah berembang. Okey. Okey, jom. Okey. Ini rakan kita. Okey, yang saya akan masuk ni adalah lorong klik-klik ataupun lorong firefly. Okey. Inilah dia. Kalau tuan-tuan ambil pakai firefly, kita akan masuk ke lorong ni bila air pasang. Dan juga pergi di bahagian belakang sana. Kalau
Kalau air tak pasang, kita akan lalu di bahagian tepi, kemudian kita akan pergi tengok firefly di bahagian hujung. Dia ada dua. Kita nak bagi tuan-tuan lihat bagaimana kawasan yang ada cahaya dan tak ada cahaya. Macam mana kelipan dia. Kita nak bagi tengok apa beza dia. Jadi kita akan bawa kedua-dua. Tapi lorong ni biasanya bila air basah kita akan masuk lah. Sebab ini dikenali sebagai lorong flip-flip ataupun lorong firefly. Dan bila waktu musim burung bangau bertelur juga, kawasan ni di tepi-tepi ni banyak sarang dia. Kita boleh tengok. Kita boleh dekat. Dan waktu dia menetap pun kita boleh tengok anak dia. Waktu sekarang ni tak ada. Kalau nak tengok sarang-sarang dia, telur dia macam mana nanti, datang bulan 12 sekali lagi. Ambil paket hot trip dengan kita bawa. Dan bulan 12 siapa nak tengok firefly, datang bulan 12 Christmas tu. Start Christmas tu, firefly kat sini mula membiak. Boleh datang tengok. Kita akan bawa tuan-tuan dan puan-puan datang ke sini. Tengok pokok Christmas. Okey. Dan burung bangau ni diterangi oleh kelip-kelip. Cantik dia. Dia tidur, kelip-kelip tu berkelip tepi-tepi dia. Tapi jangan risau, burung bangau ni tak makan kelip-kelip tu. Burung bangau ni hanya makan cacing, belalang, serangga, anak ikan, anak udang, siput-siput. Katak. Dia tak makan. Katak. Makan. Yang spesies macam Asian open bill, grey heron, purple heron. Yang besar-besar. Okey, yang ini. Yang tajam-tajam ni. Yang itu pun saya tak pasti, tapi yang pastinya pokok tu adalah pokok sungai. Pokok tu nak ambil belajar. Jarang orang nak tanya saya pokok tu, kan? Sebab kita hanya kaji pokok yang boleh digunakan dan dimanfaatkan kepada semua. Memang. Kat sini je kan, lain tadi tak jumpa kan? Ada dua, satu lagi ni. Yang macam lalang ni. Yang ni saya ingat dulu ada rakan saya bagi tahu, tapi saya pun dah lupa. Cepat nak lupanya sebab pagi tadi mungkin minum air semut. Dia macam pokok temu. Dia hampir sama macam Napier. Ini pagi makan kambing ni. Sama hampir dengan Napier. Dia lebih kurang Napier, tapi bukan Napier. Lalang dia ada satu. Yang itu dia tak sempat cakap langsung. Nanti saya akan balik. Minta maaf tak dapat jawapan untuk pokok tu. Nanti saya akan kaji balik pokok tu. Bahaya juga kan. Okey, banyak pokok saya harap tuan-tuan tak ambil hati. Okey, kita sambil naik level 2 ni kita nak enjoy, kita nak seronok kan. Dan kita belajar apa yang ni. Okey, yang itu selalu kita tengok kat rumah kita je ada garas kereta, betul? Kat Teluk Intan ni bukan kereta je ada garas, bobo dan apa-apa juga ada garas. Betapa uniknya dan betapa hebatnya orang Teluk Intan ni. Itu adalah garas-garas sampai ataupun bobot mereka. Tak nak kena hujan, dia pun tak nak buang air, buat garas. Betul. Jarang orang nampak garas ni kan. Kat Teluk Intan je ada. Okey, right. Ni rakan kita firefly sebelah kita. Hai. Okey, Okey, nampak ni? Dia mula banyak. Biasanya dia akan penuhkan di bahagian, kalau dia datang daripada depan, dia akan penuhkan depan. Kalau dia datang dari belakang, dia akan penuhkan belakang. Di tengah-tengah dia biasanya akan kosong. Lambat sikit. Itu bila waktu malam, kawasan ni, dia akan ada sesuatu bunyi yang agak unik sikit. Betul, bila malam, pukul 8 siapa tengok firefly, kita akan bawa ke sini. Dia akan berbunyi. Muzik dia lain pula. Plop 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 plop. Kat bawah-bawah pokok ni. Waktu Dia tu lepaskan sebenarnya Najib. dia waktu membuang air besar. Jadi janganlah suruh-suruh tangan keluar. Kalau tak melekat macam ni, putih-putih nampak tu. Kalau kita lihat di dahan-dahan dia banyak peluru-peluru. Ya. Bila dia dah malam pukul 8 dia mula tidur, dia akan melepaskan bom-bom atom dia. Okey. Jadi jangan suruh-suruh tangan. Kalau kita tengok firefly, kita bawa masuk ke sini. Nanti dapat free perfume. Okay? Right. Okay, ini first time ke semua tengok burung maya macam ni? First time. Dah zoo pun tak banyak kan? Jadi inilah zoo Teluk Intan. Okay? Cantik tak burung-burung kat sini? Okay, kalau kita lihat ni ada satu.
Kita degree. Kepala dia kuning sikit. Yang lain muncul dia kuning. Dia tak banyak. Nampak tu? Chinese degree agak susah sikit nak tengok. Kena betul-betul tengok. Pakai mata yang tajam. Orang yang tangkap benda ni. Okey, sebelum kawasan ini diwatakan, ramai yang tangkap burung ni. Dia tembak. Dia makan. Dia makan yang mana? Spesies grey heron, purple heron dan Asian open bill. Kalau di sini mereka tembak yang tu waktu dulu. Kalau di Sawapadi pun sama. Kalau mereka jumpa Asian grey heron, purple heron, diorang akan tembak. Sebab daging dia diorang kata sedap macam daging itik. Betul ke tak betul tu saya tak pasti. Sebab saya pun tak berani nak makan. Tengkuk ayam pun dah tak berani. Ini lagi kan burung bangau ni kan, tengkuk dia panjang sampai 2 kaki. Serius rasanya. Okey. Comel tak burung-burung ni? Comel kan? Macam mana burung ni comel, macam tu lah kapten yang bawa ni. Okey, alright. Okey, kita tinggal ngobrol. Bye. Okey, next time kita akan datang lagi ke sini. Okey, right. Teluk Intan juga ada sejarah ada. Dah kita bergembira, kita sambung balik sejarah kita. Okey, Teluk Intan asalnya ada 3 nama. Yang pertama dikenal sebagai Teluk Mak Intan, kedua adalah Teluk Ensen, ketiga barulah Teluk Intan. Pada waktu dahulu, yang pertama sekali membuka Teluk Intan ni adalah Mak Intan. Mak Intan ni berasal daripada seorang janda yang datang daripada Mendaling, Indonesia dan terus ke kawasan ni waktu hutan belantara. Dia buat aktiviti perdagangan seperti rempah ratus, kain-kain dan sebagainya. Kemudian British datang ke sini, British jajah kawasan ni, British menukar nama Teluk Mak Intan kepada Teluk Ensen. Waktu Mak Intan tak ada gambar, tak ada kamera. Waktu British dah ada kamera. Okey, ini adalah pengasas kedua Teluk Intan selaku pegawai daerah yang pertama di Teluk Intan, dan dia juga adalah Gubernur Selat. Nama dia Sir Herbert Ensign. Dia yang menukar nama Teluk Mak Intan kepada Teluk Ensign. Dan dia juga memulakan revolusi perindustrian kereta api. Kereta api yang pertama di Melaya adalah kereta api yang menghubungkan antara Tabarut ke Teluk Intan. Landasan yang pertama sekali di Melaya dibina daripada Tabarut ke Teluk Intan. Ini adalah kereta api zaman dahulu menggunakan sistem arah batu. Setahun kemudian, setelah kereta api itu beroperasi, berlaku satu kemalangan. Sampai itu tengok burung kat depan ni. Okey, right. Tu banyak lagi kan. Okey. Setahun kemudian berlaku satu kemalangan di mana kereta api tersebut telah melanggar seekor Bapak gajah. anak gajah. Cerita dia ada sekumpulan gajah melintas landasan kereta api waktu tu. Biasanya mak ayah gajah duduk di bahagian depan. Betul? Anak-anak ke belakang ikut je. Mungkin waktu tu anak-anak dia seronok tengok mak ayah dia bercerita kat depan, jalan goyang-goyang-goyang. Anak dia lupa adik-adik dia masih ada di belakang. Sampailah anak dia yang terakhir melintas. Nasib dia tak baik, kereta api pun sampai dan langgar anak dia sehingga mati di sebelah landasan tersebut. Innalillah. Oleh kerana itu, bapak gajah tu nampak bapak gajah tu mula naik minyak, naik berang, dia marah. Dia kejar balik kereta api tersebut, dia langgar balik kereta api itu secara berhadapan, iaitu hit, sehingga mengakibatkan kepala kereta api tersebut terkeluar landasan dan bapak gajah juga mati di sebelah landasan tersebut. Oleh kejadian itu, pihak British menguburkan kedua-dua bangkai gajah bersebelahan landasan kereta api. Ini adalah memorial kubur gajah tersebut yang masih ada sehingga sekarang. Usia dia lebih kurang 128 tahun, berada di bawah Jabatan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Kerawai, dekat dengan IPD Teluk Intan. Siapa nak tengok boleh tengok memorial dia di sana. Okey, tengkorak bapak gajah ni dipotong dibawa ke Museum Taiping. Siapa pergi Museum Taiping, inilah tengkorak yang kita akan lihat. Tengkorak bapak gajah yang langgar kereta api di Jalan Sungai Kerawai. Dan gading dia British potong bawa ke London sebagai perhiasan, dan tulang peha dia dibawa ke museum dibawa ke KTMB HQ. Ini adalah peta landasan daripada Tabarut ke Teluk Intan. Landasan yang pertama sekali di Melaya yang dibina. Yang pertama depan Balai Polis yang kita lihat tadi. Sekarang ni jadi tapak parking kereta tu. Okey, yang kedua bandar baru di tengah sikit pusat bandar, ketiga Wah Pintu 10. Itu lah landasan kereta api satu ketika dahulu. Kemudian pada tahun 1982, waktu tu Sultan Perak kita adalah Sultan Idris II. Dia menukar nama Teluk Ensen kepada Teluk Intan.
Pada tahun 1989, tamatlah kegemilangan kereta api, ditutup seluruh landasan daripada Tabarut ke Teluk Intan sepenuhnya. Waktu bermula revolusi jalan raya itu, Sudah Perak hanya menukar nama Teluk Intan kepada Teluk Intan pada tahun 1982. Setelah 7 tahun kemudian, barulah landasan kereta api di Bandar Tabarut ke Teluk Intan itu ditutup sepenuhnya sehinggalah sekarang. Itu sejarah sedikit mengenai Teluk Intan. Kalau ada soalan ataupun sebarang pertanyaan dan nak berkongsi cerita boleh. Dan semua ni dah makan ke belum? Belum. Okey, cantik. Okey. Hari ni hari apa? Hari Sabtu, malam minggu. Okey. Di Teluk Intan ada pasar malam. Hari Sabtu malam minggu dan dia juga bergabung dengan night market ataupun gerbang malam. Di situ ada macam-macam menu makanan legend Teluk Intan seperti kopi aroda, bandung ais tarik, sate wak teni dan sebagainya. Tuan-tuan nak rasa makanan yang rare kat sini, boleh datang nanti lepas trip kita ni naik ke atas, boleh pergi ke dataran depan Menara Jondong dulu. Daripada depan Menara Selera Biru sampai ke bas stand lama Teluk Intan tu. Bas stop lama tu, kawasan tu semua pasar malam. Boleh rasa makanan, menu macam-macam ada di situ. Dan siapa nak tengok krokodil Teluk Intan, lepas tu beli makanan, boleh bawa ke dataran Menara Jondong, boleh bentang tikar santai-santai sambil melihat lampu Menara Jondong tu yang warna kuning keemasan, sambil melihat di sekeliling tu penuh dengan krokodil Teluk Intan. Sampai tengah malam. Dan anak-anak boleh main kat situ. Boleh cuik-cuik krokodil tu, boleh tanya, tak apa, tak ada masalah, dia tak makan orang. Okey, depan kita ada lagi belum? Okey. Jangan risau. Di Teluk Intan ni macam-macam ada. Okey. Kalau sebab tuan-tuan tak dapat nak tengok Firefly, jadi saya belanjalah pokok klip-klip. Depan tu adalah pokok klip-klip. Nampak tahu yang pokok klip tu? Itu pokok klip-klip, bukan pokok Firefly, okey? Ataupun bukan pokok bukan pokok ni. Itu pokok berkelip-kelip. Itu pokok berkelip-kelip. Okey. Okey, laju kawan kita kan. Kita tak nak laju-laju, kita nak santai je. Seronok tak? Seronok. Puas tak rasa-rasanya? Okey, kalau tak puas lagi, jangan lupa kita tuan-tuan baru naik package. Okey, ada satu package je kan yang naik. Okey, untuk River Cruise kita ada 5 package. Maksudnya dah naik satu, ada 4 package yang kosong lagi. Jangan lupa untuk cuba 4 package lagi di River Cruise ni. Package A ada, package B ada, C ada, D ada. Yang tuan-tuan ambil adalah yang terakhir, trip kan. A, B, C, D nanti boleh cuba. Jangan lupa. Okey, beza dia. Yang pertama track. Yang kedua, Masa. seperti package C ni adalah Firefly. Kita akan gerak Masa. waktu malam. Kita lihat suasana malam. Package A dan D, B dan D ni, dia track dia naik ke atas lagi dan kita akan balas balik ke sini. Dia mengambil masa 1 jam setengah dan hampir ke 2 jam. Kedua package ni. Ada yang daripada petang bawa sampai ke Firefly. Ada daripada petang sampai Hot Trip saja. Itu beza dia. Pemandangan agak berbeza-beza. Okey. Okey, jom. Jom. Okey, kita dah nak sampai ke jeti kita. Jangan lupa siapa yang belum follow page kita, boleh follow page kita di River Cruise Teluk Intan. Kita ada IG, TikTok, Facebook, YouTube dan sebagainya. Yes. Kat situ ada maklumat lanjut mengenai River Cruise dan aktiviti yang River Cruise telah jalankan. Seperti kita juga ada menyediakan sewaan bot memancing, kelong memancing, trip memancing dan sebagainya. Okey. Dengan itu, saya wakil daripada tim River Cruise Teluk Intan, Muhammad Azri, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelancong-pelancong dan penumpang-penumpang bot River Cruise saya ni yang berada di dalam bot saya hari ni. InsyaAllah ada masa panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi nafas lagi. Kita jumpa di lain masa dan di lain hari. Yang baiknya itu datang daripada Tuhan, yang lemah itu datang dari saya sendiri. Dan kalau tuan-tuan nak beli cenderung hati seperti mug, kitchen, t-shirt, cap, topi dan sebagainya, boleh datang ke kedai kita Pistol 58 bersebelahan tandas River Cruise. Sebelah tandas awal tu ada Pistol 58. Itu adalah kedai kita. Macam-macam cenderung hati kita ada jual, daripada untuk kanak-kanak, dewasa dan sebagainya. Dan kita juga ada jual ikan petasan Sungai Perak yang kita buat sendiri dan kita cari sendiri. Okey, ikan tu
Alhamdulillah dapat sambutan sehingga ke Singapura dan Indonesia kita pun. Kita ada ikan Brunei. Kita ada ikan Tenggalan Sungai Perak. Ada ikan kerai kunyit Sungai Perak. Ada ikan lampau Sungai Perak. Ada ikan patin Sungai Perak. Ada ikan tilapia merah Sungai Perak dan tilapia hitam Sungai Perak. Jangan lupa, kalau nak cuba, nak rasa boleh datang ke Pistok 58 di atas tu. Dan kalau ada rakan-rakan tuan-tuan dan perempuan tak tahu datang ke sini, selalu pergi Menara Jodoh je. Cakap dengan dia, lepas ni jangan pergi Menara Jodoh. Pergi River Cruise dulu baru balik naik Menara Jodoh. Kalau nak datang untuk package hot trip, pastikan bila waktu cuti sekolah ataupun hujung minggu, booking dahulu. Sebab kita takut slot untuk hot trip biasanya penuh. Bila penuh, tuan-tuan tak dapat naik, datang dari jauh, rugi kan? Baik booking dulu. Kalau lupa, hilanglah nombor telefon River Cruise, boleh ambil. Type je River Cruise Tulintan di Facebook, dia akan keluar detail. Okey? Seronok ke tidak? Okey, nak datang lagi tak? Okey, right. Thank you semua. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan selepas ni diberkati, dirahmati dan perjalanan tuan-tuan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey? Right. Tunggu sehingga bot ni saya ikat. Nampaknya pramugari kita dah menunggu ketibaan kita. Terima kasih Encik Alia. Okey, di tempat lain tak dapat pramugari macam ni. Di River Cruise je. Okey. Pramugari pun bukannya ni. Kelek-kelek kan. Okey, sama-sama. Lepas ni kita pu abang sekali ya. Mantap. Tunggu saya ikat dulu, saya rapatkan, takut nanti dia renggang, kaki boleh termasuk dekat sini. Pernah juga seliput tercicing masuk jatuh ke bawah tu. Sebentar ya. Abang ni YouTuber. Okey, silakan. Tok Dalik. Nama sendiri Muhammad Syafiq. Nama brand saya Tok Dalik. TOKDALEQ. Jangan LIK. LEQ. Ya, Tok Dalik. Ya. Aku mesti cai. Chai. Alright. Bila lah dia. Okey, ya. Boleh try nanti. Follow. Tengok. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kerana selalu. Terima kasih semua. Ya. Selalu tengok dekat Facebook je kan? Ya. Betul. Ya. Ya. Okey, jumpa lagi. Customer saya pula. Saja nak prank dia. Right. Thank you Tok Dalik. Ya. Baik. Okey. Kita jumpa di lain masa dan di lain channel. Yeah. Thank you so much Bro Nazri. Jadi tak ada apa tinggal. Terima kasih banyak. Jangan. Okey geng, itu pengalaman Tok Dalik sendiri merasai jadi pengunjung di River Cruise Teluk Intan. The bestnya rasa dia sangat teruja dan ada juga rasa-rasa macam seperti kita nak tahu apa yang ada kan sepanjang perjalanan. Ikutkan kita punya pilot, dia tidak berhenti bercerita je. Setiap checkpoint tu ada pengisian dia. Itu yang menarik di River Cruise Teluk Intan ya. Jadi ini saja yang Tok Dalik boleh kongsikan kepada anda semua. Hari kita akan jumpa di video yang akan datang. Kongsi selagi boleh. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, assalamualaikum.